Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Shadaqallahul azim. Qala Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan fala tabawwa maq'adahu min nar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan perempuan muslim saya dirahmati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada tengah hari Selasa ini 14 Ramadul Awal 1445 Hijriah bersamaan 28 November 2020. Kita masih sama-sama lah kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur bin Mansur Hafizahullah Ta'ala. Semoga Tuan Imam kita dan kita semua dikurniakan Allah SWT ganjaran sebaik-baiknya atas kesungguhan kita sama-sama mengimarahkan surah Al-Falah kita ini, bersama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, perkongsian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ataupun kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini kita teruskan dengan mengupas dan membicarakan si kandungan hadis yang berikutnya, iaitu Al-Hadis As-Sadis Asyar, hadis yang ke-16. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah aku satu nasihat, nasihatilah aku. Kalau saya terjemahkan, berikanlah saya satu nasihat. Sebab apa? Sebab lelaki yang bertanya ini dia minta satu nasihat daripada Nabi SAW.
Kan terjadi sesuatu, Nabi menasihatkan dia. Dia datang kepada Nabi, jumpa Nabi dan menyatakan kepada Nabi. Jadi ayat yang lebih sesuai adalah berikanlah saya satu nasihat. Untuk menggambarkan satu sifat kerendahan hati lelaki tersebut. Kerana kedudukan Nabi SAW itu Sayyidul Bashar, pengurus segala manusia, pengurus segala Nabi Rasul. Kedudukan baginda sangat tinggi berbanding dengan kedudukan lelaki tersebut. Jadi itulah ayat yang pada pandangan saya lah lebih sesuai untuk menterjemahkan maksud ausini. Tapi penterjemah kitab ini menterjemahkan nasihatilah aku. Mungkin kerana lelaki ini memerlukan nasihat. Kalau dalam istilah modennya kaunseling lah kot. Ini macam orang kita, warga, I fikir ni pergi pejabat baka, jumpa kaunselor, macam tu lah kot agaknya. Jumpa kaunselor, minta satu nasihat daripada cik. Contoh dia ni dah tak tahu nak pergi mengadu mana lah. Jumpa kaunselor, cik saya minta cik satu nasihat. Kaunselor ni tengok fail tak ada ni, tiba-tiba datang terjah. Kalau ada fail tu mungkin kaunselor tu dah tahu dah apa yang dihadapi oleh klien ni, apa masalah ni. Tak ada fail, kosong, datang terjah. Dan ni pula soalan, cik minta nasihat daripada cik untuk saya. Kan kosong tu, tak ada informasi pada orang yang ditanya. Jadi situasi ini mungkin berlaku ketika lelaki ini bertanya kepada Nabi SAW. Jadi penterjemah menggunakan ayat nasihatilah aku. Qala, maka Nabi SAW pun memberikan satu nasihat. Nasihat ni pendek je, tapi dalam maksud dia. Apa nasihat Nabi SAW? La taghdab, janganlah kamu marah. Itu nasihat Nabi. La taghdab, janganlah kamu marah. Simple je. Tak ada nasihat berjela-jela pun. Sebab apa Nabi bagi nasihat serengkas ini? Kerana menyedari bahawa lelaki ini mungkin dalam keadaan fikirannya serabut. Serabut. Bila serabut, bolehkah dia ingat apa-apa yang Nabi cakap yang panjang-panjang? Sebab kalau kita lihat dalam hadis lain, Nabi SAW ada memberikan nasihat yang agak detail, agak terperinci. Kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Ada. Jadi Nabi beri nasihat tu, Nabi memberikan sesuatu nasihat berlihat kepada orang yang bertanya. Itu dia. Sifat murabbi Nabi itu dihuraikan oleh almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Hudah Al-Halabi As-Suri dalam kitab beliau Rasul Muallim. Bagaimana 40 kaedah Nabi SAW sebagai pendidik, sebagai murabbi. Jadi kita yang mengajar ni pun boleh jadikan panduan. Kalau kita buka soalan, tengok orang yang bertanya macam mana. Kalau orang yang bertanya tu hatinya lapang, kita tengok bahasa badan dia, hatinya lapang, boleh kita bagi jawapan banyak-banyak. Tapi kalau orang yang datang tanya kita tu
bertanya soalan kita tu nampak serabut fikiran dia, nampak stres pada wajah dia, takkan kita nak bagi nasihat panjang-panjang. Cik jangan buat macam ni, cik jangan buat macam ni. Dia dah serabut, kita bagi pula nasihat panjang-panjang kat dia, lagi serabut kepala dia, tak selesai masalah. Jadi ini apa yang kita boleh faham daripada nasihat Nabi SAW. La taghdab, janganlah kamu marah. Dan kita jangan lupa Nabi SAW memiliki mukjizat. Nabi SAW ni, beliau ini, bagi dia ini seorang yang kasyaf. Pernah dengar istilah kasyaf? Istilah kasyaf ni istilah dalam ilmu tasawuf. Kasyaf ni seseorang yang mampu melihat isi hati orang lain. Itu mana kasyaf. Saya tengok Ayub ni, gaya orang nak kahwin luar ni. Contoh, marah kat belakang, sensitif abang madu tega T-E-E-G-A. Tu lagi abang Tesla, ni abang Tega pula. Sensitif malam tadi di Bapakku FM, tajuk dia saya mendapat madu. 2 jam tak ada panggilan dari orang perempuan. Orang perempuan tak telefon. Selalu tu orang perempuan telefon kat tengah malam ke DJ Ismail Halil tu. Macam-macam lah kalau tajuk dibagi. Tapi bila tajuk saya mendapat madu, orang perempuan tak telefon. Tak telefon orang perempuan. Sampai 2 pagi lebih baru ada perempuan telefon. Kena marah pula dengan DJ Isma. Kenapa telefon? Tak usah telefon. Saya bagi peluang sampai 2 jam tak telefon. Kenapa telefon sekarang? Kejap je, setengah minit je, letak telefon balik. Isma yang letak telefon lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sensitif dah buka ruang lah. Masa ni lah perempuan nak lepaskan geram. Tak telefon pun. Lelaki telefon. Ada satu Ustaz Najib. Dia bersyarah cerita gini-gini. Lala sekali apa hujung lah. Saya kahwin 4 Ustaz. Patutlah kau boleh cerita. Jadi tengok balik pada kasyaf tadi. Kasyaf ni istilah bagi seseorang yang boleh melihat isi hati orang lain. Jadi ini adalah perkara yang ada pada Nabi SAW. Kasyaf memang ada pada Nabi. Sebab itu Nabi boleh lihat isi hati lelaki ni. Terus dia bagi nasihat yang seringkas itu. Janganlah kamu marah. Itu je. Simple. Jadi kemudian Nabi SAW dah melihat isi hati lelaki ni, keadaan lelaki ni dengan tepat. Kita manusia biasa ni kita main agak-agak, melainkan mereka yang Allah Ta'ala beri sedikit kelebihan. Sebab kasyaf ni dia ada pada manusia selain Nabi SAW, pada selain para Nabi dan para Rasul, kalangan orang-orang yang terpilih. Apa dia? Dah disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Apa dia? Siddiqin. Orang yang siddiqin ni orang yang manusia biasa yang bawah sikit daripada Nabi dan Rasul. Macam para sahabat, macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman. Ni orang yang siddiqin. Sebab tu Sayyidina Umar pada satu ketika boleh berbicara dengan panglima tentera di medan perang. Beliau di atas mimbar Masjid Nabi, tentera sedang berperang, ribu-ribu batu jauh, ribu kilometer jauh ni, Sayyidina Umar boleh bagi arahan kepada ketua tentera. Nampak? Itu dia. Itu kasyaf kan? Itu tak ada orang lain, orang biasa-biasa je kita tak dapat. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Macam saudara se-Islam kita, seagama kita di Razah, mereka dah nampak
dibukakan kasyaf, mereka dah nampak apa yang akan berlaku pada diri mereka. Sebab itu mereka ceria je, tak takut mati. Mereka bersedia, mereka tahu dah, tak hari ni besok aku mati. Sebab Allah Ta'ala dah buka hijab tu. Mereka boleh nampak apa pada diri mereka dan pada rakan-rakan mereka. Was-salihin, orang yang soleh. Orang yang soleh, tok-tok wali, orang alim. Kalau dulu ada Pak Sumit di Kuala Nerang, orang macam ni. Dah meninggal lah Pak Sumit pun. Tapi soleh ni tak tentu. Kadang-kadang orang biasa pun Allah Ta'ala bukakan kasyaf dan hijab pada dia. Sebab tu Nabi kata dalam sebuah hadis lain, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat orang-orang beriman. Kalau Ayub kata, Ustaz, saya rasa tak hati lah, cuma tepi kedai lain, janganlah kita berkeras, nak makan sini juga, apa nak pergi tempat lain, jauh dah ni, dekat ni, ikut je. Ustaz, saya rasa tak hati Ustaz, cuma kita pergi tempat lain, ikut je, tak apa. Sebab kita melihat firasat dia. Mungkin firasat dia betul, mungkin firasat dia tak betul, tapi kita ikut. Sebab Nabi dah beritahu, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat orang-orang beriman. Dalam bahasa dalam bahasa moden ni disebut sebagai insting, gerak hati. Firasat tu. Tapi tu pada diri kita, kita tak nampak kat orang lain. Kalau kasyaf ni nampak kat orang lain. Lepas tu orang alim diceritakan satu ketika satu orang wali Allah ni, dia tumpang sembahyang di satu masjid. Bila dia masuk masjid tu, dia keluar balik. Dia masuk dalam masjid, dia keluar balik. Dia tak jadi sembahyang kat situ. Dia cakap dengan anak murid dia yang ikut dia, jom kita pergi tempat lain, pergi masjid lain, saya tak nak sembahyang masjid ni. Anak murid dia ikutlah. Lepas sembahyang tu, anak murid dia tanya pada tok guru dia, Tuan guru, kenapa tuan guru tak sembahyang dekat masjid tadi? Kenapa sembahyang masjid ni? Wah, masjid tadi tu tepi jalan je, mudah. Masjid ni nampak ke dalam sikit masuk, kena masuk simpang, dia tak tepi jalan. Tahu apa tok guru ni jawab? Ni ceritanya lah, orang alam betul tak betul orang alam. Aku masuk masjid bermula tadi, aku nampak banyak binatang-binatang. Aku nampak kera ada, beruang ada, babi ada. Nampak. Wah, mana ada binatang dalam tu? Semua kan manusia. Tapi Allah Ta'ala membuka hijab, membuka kasyaf pada tuan guru ni, wali Allah ni, nampak manusia tu dalam bentuk haiwan. Bukanlah nampak macam mana kan, nampak wallahu alam lah. Dia beritahu macam tu, kita pun nak bayang tak boleh. Badan Ayub muka Bugs Bunny, kan, parah tu. Badan Ayub muka Bugs Bunny, muka Arnab, ataupun muka bebun. Macam badan Tuan Kamil Fadi, muka bebun. Tak pening Tuan Kamil kau. Terajam Ustaz kat sini kan. Contoh, mandai-mandai je, contoh. Tapi itu yang dilihat oleh Tok Wali lah. Keluar je. Yang masjid tadi ni, ini tak ada. Dalam masjid tu semua orang manusia dalam tu, tak ada binatang dalam tu. Apa makna tu? Jadi ini yang dikatakan sebagai kasyaf. Seorang yang boleh melihat isi hati orang lain. Cuma gambarannya macam itulah tadi. Wallahu a'lam. Jadi Nabi bagi balik pada hadis ni, Nabi bagi gambar, bagi nasihat, la taghdab, janganlah kamu marah. Agaknya dia bagi dia SAW nampak lelaki ni pemarah kot.
baran, cepat panas, tak boleh tersedap sikit, tersedap sikit mulalah genggam berembuk. Kan? Tersedap sikit je mulalah pegang pang panjang. Ini kalau orang kampung, kan, pang panjang ada tersisip di pinggang, tersilap sikit, dia dah pegang dahulu parang. Ini kalau sambung lagi sekarang memang naiklah parang tu. Contoh, jenis pemarah. Faraddada miraran. Jadi lelaki ni tak puas hati, dia tanya berkali-kali. Faraddada tu, maka lelaki ni mengulangi soalan itu mirara, berkali-kali. Kali-kali tanya. Jadi lelaki ni bertanya soalan yang sama berkali-kali. Jadi kalau kita pun, orang tanya kita soalan pun yang sama pun remeh kita. Kita jadi rimas, tak selesa, nak marah apa dia? Kalau kita lah, rimas, tak selesa, nak marah apa dia? Macam kakak kan, kalau orang tanya soalan pada akak rela tak dimandukan? Ini soalan jangan tanya. Memang berasap. Dengan kepala, dengan hati, dua-dua berasap. Kepala berasap, hati pun berasap. Ni dia. Itu soalan yang panas bagi setiap orang perempuan. Ada pula perempuan tanya dalam Instagram saya baca ni. Dia kata kalau lelaki perempuan boleh tak kahwin sampai 4? Saya tulis balik, puan lah buat dulu. Tapi kalau dapat anak daripada perkahwinan 4 suami ni, nanti semua suami akak akan claim anak tu anak dia. Macam tak bergaduh, tak berperang. Tapi kalau isteri berkahwin 4, suami berkahwin 4, kita tahu, ada satu tokoh ulama Negeri Sembilan, namanya Syekh Haji Ahmad, orang yang mengalunkan bacaan doa sempena isytihar kemerdekaan Stadium Melaka. Yang menjadi muazzin tu Syekh Haji Hasan Azhari. Tapi orang muda-muda tak kenal dia. Yang kenalnya Jalaluddin Hasan je. Tu anak dia, Datuk Jalaluddin Hasan. Kalau kita boleh, Tan Sri Musa Hasan IGP dulu. Tu anak-anak dia. Ini Ustaz Haji Hasan Azhari Muqaddam. Sebut Muqaddam tahulah. Mengajar Muqaddam tu. Hakim tilawah Quran antarabangsa. Dia yang mengalunkan azan. Yang baca doa Syekh Haji Ahmad, Mufti Negeri Sembilan. Ketika itu ada ura-ura nak dilantik sebagai Mufti negara. Kalau dia terima jawatan tu, memang sampai hari ni lah Malaysia ada Mufti negara. Tapi beliau menerima dengan bersyarat. Apa syarat dia? Syarat almarhum Syekh Ahmad, kerajaan Malaysia mesti melaksanakan hukum syariah sepenuhnya. Yang ini tak dapat diterima oleh PM ketika itu. Tak ada lah jawatan Mufti negara tu pagi ni. Yang ada Mufti negeri. Okay. Dalam event-event kerajaan, persekutuan di Putrajaya, siapa baca doa? Mufti wilayah persekutuan. Pasal apa? Sebab jawatan Mufti negara tu tak ada. Jadi mufti mana yang direct duduk bawah agung? Mufti wilayah baca doa. Jadi almarhum Syekh Ahmad ni ada 4 orang isteri. Anak-anaknya ramai, berpuluh. Nak beza macam mana anak daripada setiap isteri yang ada? Ada yang bin Syekh Haji Ahmad, ada yang bin Haji Ahmad, ada yang bin Ahmad. Itu beza dia. Bila suami boleh kahwin 4,
Jadi anak daripada isteri yang, kalau kata macam saya kan, Syekh Haji Azmi, Haji Azmi, Muhammad Azmi, Azmi. Nampak? Kalau saya isteri 4 lah. Kalau perempuan suami 4 macam mana? Tak gaduh. Saya jawab dalam IG ni. Cerita sampingan je lah. Nak ceritanya, Nabi jawab soalan lelaki yang bertanya berkali-kali ni, jawapannya sama. La taghdab. Janganlah kau marah. Simple. Jadi Nabi tenang. Ini kelebihan Nabi SAW sebagai seorang Nabi Rasul. Tetap tenang dan bijak. Jadi fatanah kan. Kita belajar sifat wajib Nabi Rasul. Ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ni, inilah fatanah. Kalau kita kena tanya, kita lempar barang dah. Tak, ni kali tak faham, kau lempang kan. Contoh. Kan? Aku bagi penampar nak. Dia tanya soalan sama berkali-kali. Tak bengang ke? Bengang lah. Bengang, marah, semua ada. Jadi jawapan Nabi sebagai seorang Nabi Rasul yang diberi sifat fatanah oleh Allah SWT, Nabi SAW menjawab pun dengan tenang. La taghdab, janganlah kamu marah. Simple. Itulah yang dicantikkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Jadi insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan sambung dengan Al-Hadis As-Sabi Asyar, hadis yang ke-17 insya-Allah pada kuliah akan datang. Yang baik di Allah SWT, yang kurang tu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.